Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan sama ada yang kami telah tahu atau yang belum kami ketahui. Kurniakan kami nikmat dan rahmat yang berpanjangan, tubuh badan yang sihat, akal fikiran yang sejahtera, semangat yang membara bagi mempertingkatkan kualiti kerja. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu daripada segala keburukan hasad dengki dan iri hati, sama ada kami telah tahu atau yang belum kami ketahui. Kurniakan, Ya Allah, lembutkan dan satukanlah jiwa-jiwa hamba-Mu ini agar wujud kesepakatan dan kesepahaman antara kami bagi menunaikan tugas-tugas yang diamanahkan dengan lebih berkesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita mendapat keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang dewan yang saya muliakan, pada pagi yang berbahagia ini, sesi ceramah akan diteruskan lagi dengan sesi pembentangan oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Masri Wan Muhammad. Tetapi sebelum itu, elok saya bacakan serba sedikit mengenai latar belakang beliau. Profesor Madya Dr. Wan Masri Wan Muhammad berasal dari Kuantan, Pahang. Beliau mendapat ijazah pertama di University of Miami, Florida dalam bidang sains komputer pada tahun 1985, dan pada tahun 1986 beliau mendapat ijazah sarjana di universiti dan dalam bidang yang sama. Seterusnya, beliau telah melanjutkan pengajian beliau di peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Knowledge Management di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2010 dan memperolehi ijazah Doktor Falsafah kedua beliau pada tahun 2012 dari Universiti Malaysia Pahang. Kini, beliau bertugas sebagai pensyarah dan pengarah ICT Business Center di Universiti Malaysia Pahang. Untuk makluman, sebarang pertanyaan boleh diajukan selepas tamat sesi pembentangan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Masri Wan Muhammad untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Keseronokan Bekerja Melalui Amalan Asmaul Husna. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ditinggi-tinggikan Allah yang Ali yang Muta'ali,
kita semua hamba yang rendah, yang dibesar-besarkan Allah yang kabir yang mutakabir. Kita sesungguhnya hamba yang kecil. Yang maha agung itu yang azim, kita hamba yang dhaif. Yang mulia itu yang karim yang majid yang jalali wal ikram. Kita sesungguhnya hamba yang hina dicipta daripada tanah yang hina. Yang bijaksana itu Allah yang alim yang hakim yang rasyid. Kita hamba yang jahil meminjam ilmu Allah. Yang kaya raya itu ya razak yang ghani yang muni. Kita pada hakikatnya fakir, meminjam sedikit kekayaannya dan akan diambil kembali olehnya. Yang saya hormati Ketua Pustakawan, timbalan-timbalan Ketua Pustakawan, Rustia, Perpustakaan UUM dan semua peserta yang hadir pada pagi ini. Semoga pada sepanjang pagi ini kita akan dipancari nur ma'rifat oleh nur ya Allah ya Nur ya Hadi yang maha memancarkan cahaya. Ketika cahayanya terpancar dalam jiwa-jiwa manusia, maka hilang dan lenyaplah wajah-wajah manusia, makhluk alam dan peristiwa pada cermin hatinya. Maka terpancarlah wajah Allah melalui pancaran nama-nama Asmaul Husna. InsyaAllah kita akan mula memahami lafaz-lafaz dan kalimah yang sebutkan tadi dengan pergi satu persatu, step by step, bagaimana menghayati Asmaul Husna ini sehingga dia boleh memancarkan yang disebut Nur Muhammad yang sudah pun tertanam dalam jiwa kita sejak diciptakan, yang memancarkan sifat mulia. Tetapi kerana hijab-hijab dosa, hijab-hijab kejahilan yang menyebabkan sifat-sifat itu tersembunyi, tenggelam dan tidur, InsyaAllah kita cuba dengan teknik ini untuk membangkitkan kembali diri kita yang sebenar, yang dikatakan fitrah, Ruhul Kudus, roh yang suci, yang menyebabkan malaikat kena sujud kepada makhluk manusia, bukan kerana jasad Nabi Adam, kerana Adam itu artinya tidak wujud, tetapi kepada roh yang mulia yang menjadi rahsia Allah yang dimasukkan ke dalam jasad Adam, sehingga ia mampu melihat, mampu mendengar, mampu berfikir, mampu memimpin, mampu mengurus, bukan dengan dayanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tetapi setiap saat meminjam daya-daya Allah, iaitu sedikit Asmaul Husna, 99 daya yang menjadi rahsia keajaiban nama-namanya itu apabila kita beramal dan menghayatinya, insyaAllah. Saya mohon maaf terlebih dahulu kerana sebelum ni saya ada membekalkan slide. Saya tak pasti ada dalam file peserta atau tidak. Jadi hari ini sebenarnya this is the updated one. Jadi mungkin peserta yang inginkan slide terkini ni boleh dapatkan dengan Rustia selepas program ni. Kerana saya membuat anggapan ini adalah continuation, sebab saya pernah buat program ni dengan pihak library, tetapi bila saya dapat tahu yang ramai adalah peserta baru, maka saya terpaksa mengubah slide saya terpaksa masuk introduction. Jadi sebelum kita dapat menghayati rahsia dan keajaiban Asmaul Husna yang membolehkan kita mendatangkan keseronokan bekerja, itu tajuk yang diberikan, keseronokan bekerja, saya nak tunjukkan teknik dia, sebab kalau tak tahu teknik ni, dia jadi melagu-lagukan, menyanyi-nyanyi. Kita daripada kecil dah menyanyi dah, tapi macam tu jugalah kita umpat-mengumpat sama staff, membuat alasan, curi tulang, di mana ada peluang kita belasah aja, tak mengubah pun diri kita. Tahap tu aja. We end up to be the end users. We are not the creator, innovators. Jadi di mana kelebihan Asmaul Husna itu? Berjanjikan syurga bagi orang yang menghafalnya. Jadi rupanya
Hari ini kita akan didedahkan dengan rahsia, bagaimana yang dikatakan menghafal itu, bagaimana dia membuatkan kita mampu berjalan di atas jalan syurga, insyaAllah. Jadi saya akan perkenalkan suatu teknik membangkitkan minda luar sedar dan mempertajamkan pandangan mata hati. Ini prasyarat kepada penghayatan Asma'ul Husna atau nama-nama Allah dalam kehidupan dan pekerjaan, kerana Allah itu tidak boleh dilihat dengan mata zahir, dia boleh dilihat dengan mata hati sahaja. Contoh saya bagi, ketika mata zahirmu melihat matahari, mata hatimu melihat Allah yang nur, yang memancarkan cahaya matahari itu. Jadi pada hakikatnya bukanlah matahari yang memancarkan cahaya ke bumi, tetapi Allah yang nur lah yang memancarkan cahayanya melalui matahari. Maka Allah yang nur tidak boleh dilihat dengan mata zahir, tetapi dia direnung dengan hati yang terbuka hijabnya, direnung dengan hati yang diterangi dengan cahaya, direnung dengan hati yang lembut, hati yang bersih, kerana kotoran itu menjadi hijab. Jadi kita akan pergi kepada proses menyucikan hati, membuka hijab, melembutkan hati, menerangkan hati sebagainya, juga melalui nama-nama, menggunakan nama-nama Allah. Barulah kita boleh nampak di sebalik yang zahir itu. Jadi kalau kita belajar lebih mendalam lagi, dia akan masuk ke dalam bab ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Tapi yang ini saya akan lebih kepada pekerjaan, alam pekerjaan, dan kita memang ada modul biasanya 2 hari nak melayari 99 nama untuk mengenal Allah dengan lebih mendalam. Dan dia bukan hanya menjadikan kita pekerja cemerlang, tetapi juga hamba Allah yang cemerlang dan umat Rasulullah SAW yang cemerlang. Jadi banyak lagi kerja kita, bukan kerja kat pejabat je sebenarnya. Jadi itu mungkin kita akan huraikan bagi sesiapa yang berminat untuk meneruskan lagi pengajian penghayatan Asma'ul Husna dalam sesi-sesi yang lain. Jadi saya menggunakan modul untuk belajar tentang mempertajamkan mata hati dan menggunakan minda luar sedar, dengan modul pertama iaitu menghayati hakikat kehidupan manusia. Jadi ini memang sewajarnya perlu kita renungi, perlu kita imbas kembali untuk kita mencermalangkan diri kita. Kita akan tengok nanti, kita akan cuba faham perkaitannya. Jadi kita akan pergi kepada mengenali hakikat kehidupan diri seorang insan, menjawab 3 persoalan. Anggaplah ini sebagai suatu refresh, ataupun mandian jiwa. Soalan yang sudah tahu jawapan dari segi logik akal, tetapi kadang-kadang tidak mampu menimbulkan rasa. Sebagai contoh, ramai orang tahu, semua orang tahu adanya neraka, tahu di akal, tetapi tak ramai orang yang merasa gerun dengan neraka, sehingga menyebabkan dia semasa pekerjaannya dia takut, nak menyeleweng walaupun bos tak ada depan dia. Jadi kesan ataupun buah daripada iman tadi itu, inilah masalah kita hari ini. Jadi saya akan menunjukkan suatu teknik menimbulkan rasa. We are talking about the emotion, the feelings. Sebab manusia akhir zaman ini tidak punya rasa, tidak punya kasih kepada Allah, tak mampu melindungi Allah. Sebab itu tak boleh bangun malam, tahajud, tidak mampu menghitung-hitung pemberian dan kurniaan Allah, tak boleh nak rasa terhutang budi kepada Allah, rasa. Tak mampu tengok orang mati, jenazah di depan kita, tak mampu merasai akulah itu suatu hari nanti. Perasaan-perasaan ini tidak mampu wujud dalam jiwa-jiwa kita, kerana banyak sebabnya. Di antaranya ialah jiwa keras, jiwa gelap. Jadi itu saya akan tunjukkan nanti dalam teknik 3 bulan transformasi diri, beberapa panduan. Jadi saya bukan nak mengajar kita jawapan ini semua orang tahu. Saya cuma nak tunjuk teknik mempertajamkan mata hati dan menggunakan minda luar sedar dalam menjawab persoalan ini. Jadi kita tengok yang pertama, dari mana kita datang, macam mana teknik ini boleh menimbulkan rasa. Sebagai contohnya dalam surah Asr dah ayat 7. Saya
saya bukan ahli mufassirin nak mentafsirkan ayat Quran. Saya seorang profesor madya dalam bidang IT. Tapi saya cuma nak buat kita renung perkataan tanah. Perkataan tanah di sini bahawa kita adalah ciptaan daripada tanah. Jadi tekniknya kita mengguna nama Asmaul Husna itu. Nama Asmaul Husna itu, panggilan Asmaul Husna itu, dia menjana energi. Dia mengeluarkan energi. Dia bukan sekadar nama. Dan kita akan tengok macam mana dia menjana energi. Sebab itu jangan ambil mudah nama Allah, kerana dia nama yang maha agung, pemilik seluruh isi langit dan bumi. Ya Malik, Ya Malikul Mulk. Tetapi untuk mendapat energi itu, dia mesti sebut dengan bermakrifat. Bermakrifat artinya bila sebut nama Ya Khalid, kenal bahawa dialah yang mencipta kita. Mari kita merenung sejenak. Inilah kita suatu masa dahulu. Kita tidak punya mata, dikurniakan, dicipta oleh Allah Ya Basir, memberi sedikit daya penglihatan. Kita tidak punya telinga, tetapi dicipta dan dikurniakan oleh Allah Ya Sami', sedikit pendengaran. Kita tidak punya jantung, bukan kita yang membuat jantung kita sendiri, bukan kita yang mendekupkan jantung kita sendiri, tetapi Allah Ya Muhyi, yang maha menghidupkan. Dia mendekupkan jantung kita pada saat ini, saat akan datang dia boleh memberhentikan, kerana dia pemilik mutlak seluruh anggota tubuh kita. Kalau tak mampu menimbulkan rasa terhutang budi kepada Allah, kita mohonlah rasa itu. Setiap saat dalam 9 bulan dalam rahim ibu kita dialirkan rezeki oleh Allah Ya Razak. Kita tidak mencari rezeki ketika ini, menunggu saat-saat proses penciptaan kita. Dicipta tangan dan kaki, diberikan daya untuk bergerak. Itulah kita suatu masa dahulu, dicipta oleh Tuhan Ya Khalid, Ya Barid, Ya Musawwir, yang maha mencipta, yang maha menyusun atur anggota tubuh kita. Yang Musawwir sangat kreatif, sehingga cap jari kita sangat unik, boleh digunakan sebagai identiti. Itulah sifat Al-Musawwir, kreatif Allah. Dia mencipta kita dengan penuh kasih, dialirkan Ya Rahman Ya Rahim, mengalirkan kasihnya melalui ibu. Sehingga ibu ini, kalaulah anak dia itu sakit jantung, kalau boleh dia nak tukar jantung. Ibu ini kalau anaknya itu sakit buah pinggang, dia nak bagi buah pinggang dia. Hatta kalau boleh ditukar nyawa, dia nak bagi nyawa dia. Itulah kasih Ya Rahman Ya Rahim yang dialirkan dalam jiwa seorang ibu. Tetapi anak-anak akhir zaman ini membiarkan ibu keseorangan di kampung. Ibu yang merindui kita, telefon kita bila nak balik. Saya sibuklah ibu outstation, saya sibuklah ibu mesyuarat, bengkel. Menangis ibu kerana kita. Lupakah kita 9 bulan kita di dalam rahimnya, dibawa ke hulu ke hilir, dibawa ke mana sahaja, dibelai, dijaga lebih daripada menatang minyak yang penuh. Setelah lahir, dijaga daripada gigitan nyamuk, satu pun dijaga. Tidak tidur malam ibu. Renungkanlah ibu-ibu kita di kampung. Berilah satu panggilan kasih kepadanya. Tetapi yang lebih untuk direnungi adalah yang mencipta kita. Ya Khalid, Ya Barid, Ya Musawwir, Ya Muhyi, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita dicipta daripada tanah yang hina, kemudian daripada air mani yang hina. Disebabkan ramai orang yang 5 minit pun tak mampu nak sujud kepada Allah,
Digunakan sedemikian rupa nikmat. Mata ini kalau letak 10 juta harga, tak ada siapa yang nak jual. Bermakna ianya bernilai lebih daripada 10 juta. Cuba potong kaki sebelah ni jual 50 juta, tak ada siapa yang nak bagi bernilainya anggota tubuh ini. Tetapi 5 minit ramai orang di luar sana tidak mampu sujud kepada Allah, menyatakan terima kasih ya Allah, Engkau masih menegakkan jantung, masih memberikan ilmu-Mu ya alim ya hakim ya rasyid dalam otakku, masih Kau masukkan nafas ke dalam diriku tanpa perlu membayar walau satu sen. Allah mengungkit dalam banyak ayat-ayat Quran, di antaranya dalam surah Mukminun ayat 78 hingga 80. Dia terpaksa menyatakan, walaupun kita sudah tahu bahawa Dialah yang menciptakan bagimu pendengaran, ini bukan kita yang menciptakan, bincang saja. Gunanya untuk mendengar kalam-kalam Allah, gunanya untuk mendengar nasihat-nasihat dan kebaikan. Dialah yang mencipta bagimu penglihatan, gunanya untuk melihat keindahan ciptaan Allah dan memuji Allah. Tetapi berapa ramai orang yang menggunakan pendengarannya, sudah diberi percuma oleh Allah, digunakan untuk mendengar umpat dan keji sesama staf. Staf mengumpat bos, bos mengumpat staf, staf sesama staf mengumpat. Adakah wajar membalas jasa Allah dengan menggunakan, mencemarkan kemurnian dan kebaikan pendengaran ini? Inilah perasaan yang kita nak timbul dalam jiwa kita. Tidak perlu bos menyatakan, ni tak boleh jaga, tak boleh waktu kerja ni, tak boleh. Cukuplah dengan segala prosedur, dengan segala peraturan yang kadang-kadang membosankan. Kita perlu datang daripada dalam suatu rasa terhutang budi dan terima kasih, ya Allah, Engkau telah menggunakan pendengaran, ya Allah. Dia ada doa dalam Asmaul Husna, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, pancarkan cahaya kebenaran-Mu pada pendengaranku, agar pendengaran ini hanya mendengar yang benar. Ya Hafiz, Ya Muhammad, Kau lindung dan pagarilah pendengaranku daripada melakukan dosa-dosa kepadamu. Ini punca masalah produktiviti turun dari kalangan staf. Mengumpat, mengalirkan aura kebencian. Apabila hatimu benci kepada rakan sekerjamu, bagaimana mungkin kamu nak menolong dia? Tak akan mungkin menolong dia. Menunggu-nunggu saat dia jatuh, menunggu-nunggu saat dia akan menerima musibah. Bagaimana mungkin kamu nak mendoakan dia untuk kebaikan? Tidak akan mungkin selagi ada yang dikatakan barah kebencian itu. Maka segala kebencian itu datang daripada hukuman Allah kerana mengumpat, mendengar umpat keji. Buatlah team building di mana sahaja, di Langkawi, di Pangkor, di mana sahaja, habis berpuluh ribu, tak meninggalkan kemungkaran pendengaran ini. Begitulah kita sampai sudah. Mata ini, akhir zaman ini orang buka internet, waktu bekerja dia keluar pop-up, dia bukan cari lagi. Dalam kajian saya buat tahun lepas, kajian 1 minggu 4,000 website hujah dihasilkan oleh orang-orang barat yang memang sengaja untuk membuat bisnes. Bayangkan. Sebab tu teknik saya ajar anak-anak muda, sebelum you get connected to the internet, you have to get connected to Allah first. Baca zikir Ya Hafiz, Ya Muhammad, lindungi jiwaku, mataku daripada bisikan nafsu dan syaitan dan kejahatan. Maka bila kita masuk dalam internet, bila nak keluar gambar-gambar tu Allah halang. Kadang-kadang hang sistem, kadang-kadang kita baru nak tengok, kita ada kerja lain nak keluar. Berbagai-bagai Allah akan tolong kita kerana Allah itu sangat hebat, maha hebat. Ramai orang tak kenal kehebatan Allah. Sebab tu punchcard, tinggal Allah kat luar. I don't need you Allah in my office. Itulah hakikat kita sendiri. Masuk pejabat tak sebut nama Allah pun, tak minta tolong dengan Allah pun.
manusia, kamu tak punya daya upaya sedikit pun. Hatta nak membuka kelopak mata pun kamu tidak ada dayamu sendiri, melainkan bersandarkan dengan daya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita tak ada daya upaya nak mengelak daripada tipu daya syaitan. Dalam satu kajian aura, kalau kita masuk pejabat, masuk umam, tak sebut nama Ya Rahman Ya Rahim, syaitan mari mengiring kita. Maka dia akan memecah belahkan hubungan sesama kita. Tak nampak syaitan kan? Allah pun tak nampak. Banyak benda yang tak nampak tapi wujud. Kebencian nampak? Tak nampak. Kasih sayang nampak? Tak nampak. Tapi adakah ia wujud? Ia wujud. Amat nyata. Allah menciptakan penglihatan untuk melihat. Di antara nama yang kita boleh amal, Ya Khalid Ya Barik Ya Musawwir. Engkaulah yang mencipta gunung-gunung ini. Kaulah yang menyusunnya, kaulah yang kreatif, mencipta bangunan yang canggih ini. Kita berjalan, jangan membiarkan begitu sahaja mata kita memperhatikan. Puji Allah, alam ini dicipta dengan indah, dengan penuh kreativiti untuk dipuji penciptanya, bukan untuk dipuji, dikagumi ciptaannya. Tetapi carilah penciptanya. Handphone yang canggih itu jangan dipuji handphone tu. Jangan dipuji orang Korea, orang Taiwan, orang Jepun. Pujilah yang alim, yang hakam, yang rasyid, yang mengalirkan ilmu, yang Khalid, yang Barik, yang Musawwir, yang mengalirkan daya reka cipta, daya reka bentuk dan kreativiti. Itu yang nak dicari. Dan sujudlah kepada dia. Hebatnya ilmu dan kreativitimu Ya Allah. Yang alim, yang hakam, yang rasyid, yang Khalid, yang Barik, yang Musawwir. Itu guna mata. Hati. Kenapa Allah sebut hati kat sini? Ramai orang yang tidak bersyukur disebut di situ kerana menyalahgunakan hatinya. Hati hanya untuk satu, iaitu mencintai Allah Ya Wadud. Allah Ya Wadud yang maha pencinta, cinta sifat cintanya suci, tulus, abadi. Dia mencintai kita daripada alam dunia, alam barzah sampai alam akhir. Ada sesiapa manusia yang boleh teman kita dalam alam barzah? Tak boleh kan? Suami isteri masa akad nikah kahwin, tak apa. Kita sama-sama mati. Abang sanggup masuk dalam kubur bersama moyat saya. Di bibir mulut je. Bila umur 40 dah berkedut, isteri dia cari lain. Bukan orang kat sini ya. Bukan suami-suami kat sini. Ramai juga isteri tengok suami dah 40-50 dah tua, dah tak ada ya, handsome dah. Cari lain juga. Jumpa old boyfriend dalam Facebook. Kerana apa? Hatinya dimasuki cinta makhluk. Bila hati dimasuki cinta suami, isteri, harta benda, anak-anak, maka Allah duduk di luar. Kerana hati tidak boleh berkongsi. Pilih antara satu. Kamu mahu Allah atau kamu mahu makhluk. Kamu mengambil makhluk letak di sini, Allah duduk di luar. Bila Allah duduk di luar, ikrarmu ketika doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrarmu, Allah balas apa? Kamu dusta. Solatku Ya Allah, ibadahku Ya Allah, hidup dan matiku demi kerana-Mu Ya Allah. Allah kata dusta. Hidupmu untuk kepentingan dirimu sendiri. Ketika kamu diperlukan kerja tetapi tidak ada elam tambahan, tidak ada bonus, tidak ada kenaikan pangkat, kamu kata tidak mahu. Macam mana kata kerana Allah? Ramai orang yang hadkan limit produktivitinya kerana tak puas hati dengan gajinya, dengan pangkat. Apakah itu kerana Allah? Atau kerana pangkat, atau kerana gaji? Allah mengetahui segala-galanya. Maka teknik untuk mengeluarkan cinta manusia, dia ada zikir penyucian. Ya Afu Ya Ghafar Ya Tawwab Ya Kudus Ya Jalil. Kecucikanlah Ya Allah sekiranya ada cinta suami, cinta isteri, anak-anak daripada hatiku, kegenggamanku. Pegang sebagai amanah. Ketika Allah yang Malik yang memiliki seluruh isi langit dan bumi, mengambilnya, lepaskan dia. Di sini Ya Allah Ya Wadud, kurniakanku secebis cintamu.
Tanpa cinta-Mu ya Allah, bagaimana mungkin aku dapat hidup berkorban demi kerana? Tanpa cinta kepada-Mu ya Allah, bagaimana aku dapat melindungi-Mu, mencintai-Mu, mengingati-Mu setiap masa, setiap ketika? Ingat, ketika kita kesunyian di alam basah, ketika kita sedang beratur di padang mahsyar, ketika kita menunggu buku catatan amal belah kanan atau belah kiri, ketika kita menunggu titian sirat, siapakah yang boleh membantu kita ketika itu? Tidak ada. Malaikat Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Maka berbaik-baiklah dengan Allah di dunia ini. Jadikan dia sahabat dan kekasih sejati. Maka dia akan menemani kita di alam barzakh, memastikan kita selamat di alam akhirat sehingga ke syurga insya-Allah. Di alam pekerjaan, di pejabat, bawa dia masuk. Macam mana teknik bawa dia masuk? Saya akan tunjukkan beberapa teknik nanti. Tetapi secara umumnya tekniknya adalah zahirmu bekerja, hatimu dihubungkan kepada Allah. Zahirmu bekerja, lidahmu berzikir, hatimu ingat Allah, bersandar pada Allah, bergantung kepada Allah. Zahirmu bekerja keras tanpa henti, hatimu terus menerus menyebut-nyebut namanya, memohon pertolongannya, menyerahkan kepadanya. Itu cara teknik, cara umum kita akan tunjukkan secara detail nanti. Amat sedikitlah yang bersyukur yang menggunakan ini mengikut apa yang Allah kehendaki. Dialah yang menciptakan, dia yang Khalik yang menciptakan kamu, serta dia yang Jami' yang meramaikan kamu. Kepadanya lah kamu akan dihimpunkan, dibangkitkan, dia baik. Dia yang muhyi, yang menghidupkan, dia yang mumit, yang mematikan, dia yang baik, yang mengatur pertukaran malam dan siang. Dia. Tetapi kita tak mampu melihat dia. Nampak kereta Mercedes lalu, nampak apa? Kereta Mercedes, nampak makhluk, tapi dia terhenti di situ. Tak nampak Allah, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Badi', yang menciptakan kereta itu penuh kreativiti dan yang mencipta keindahan. Apakah kamu tidak berfikir tentangnya? Itulah jawapan yang saya nak bawa pada tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Teknik melihat dengan mata hati. Berfikir di sini bukan menggunakan akal. Berfikir di sini menggunakan hati. Hatilah yang menyuluh akal. Kalau hati kotor, akal ini akan menjadi khadam untuk kejahatan. Kalau hati bersih, penuh dengan iman, penuh dengan ingatan kepada Allah, dia menyuluh kepada jalan kebenaran. Ini hanya khadam. Tetapi ramai orang hanya tahu menggunakan ini, tidak tahu menggunakan ini. Dibiarkan ini kotor, keras, gelap, maka ia menjadi sarang syaitan, menongkang kita, mengajar kita itu ini, menggunakan akal cukup bijak dalam penyelewengan kerja. Accountant cukup bijak dalam manipulasi account. Pekerja-pekerja cukup bijak dalam menyalahgunakan claims. Kalau driver cukup bijak dalam mencuri minyak, bukan Kak Yoyo yang nampak lain. Mari kita belajar teknik bertafakur. Yang dikatakan di sini ialah tekniknya berzikir dan merenung. Jadi hari ini kita nak tukar teknik kita. Contohnya kita ambil pashkat. Bila kita ambil pashkat, kalau kita biasa menggunakan akal, kita akan pergi sebelum pukul 8. Pastikan dia hijau, jangan merah. Pashkat masuk. Kalau gunakan akal, dah pashkat, aku nak pergi minum. Dah masuk kerja kan? Pergi minum 1.5 jam. Akal. Sebab apa? Sebab bos tengok waktu pas ni. Report end of the month, tengok pukul berapa dia masuk based on the pashkat. Tetapi sebelum kita pashkat, kita guna teknik zikir dan merenung. Ya Allah, Ya Bari, ini agendamu. Agendakanku dengan agenda kebaikan pada hari ini, Ya Allah. Ya Kudus, Ya Jalil, Kau cucikan dan jernihkan fikiranku daripada segala kejahatan. Pashkat. Renungkan
Malaikat belah kanan dan kiri itu bersedia mencatat. Tak payah pangkat pun dia dah pangkat kita. Renungkan, zikir dan renung. Allah yang musti, yang maha menghitung setiap jam, setiap minit kita berada di office, apa yang kita buat. Ya Basir, renungkan, dia memerhatikan kita, mengikut kita ke mana sahaja. Ya Hasib, dia menghisap. Maka setiap hari ada buku laporan dipanggil rekod kehidupan. Kita ada buku rekod perkhidmatan, service book. Tertinggal satu hari training pun malah Kak Isha. Tetapi kita terhijab dengan buku rekod kehidupan yang dicatat oleh malaikat kiri dan kanan. Maka teknik berzikir dan merenung tadi membuatkan hati tidak. Aku diperhatikan dan dicatat. Pasca masuk ofis kerja. Oh, ni kena siap ni tanggungjawab. Ada masa lapang sikit, nanti kita makan sekadarnya. InsyaAllah. Sambil buat kerja, sambil berzikir. Kerana apa? Aku nak membanyakkan amal solehku nanti untuk dibawa di hadapan Allah. Tak boleh ke sambil bekerja, sambil berzikir? Zikir ni kadang-kadang tak perlu zikir lidah. Zikir hati saja. Pujilah dia. Ya Hamid, ya Maha terpuji. Hanya puji-puji bagimu ya Allah. Kau menolongku ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Karim. Segala yang aku terima ini pertolonganmu ya Allah. Ilmulah yang mengalir dalam fikiranku ini, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Kekuatanmu lah ya Allah yang mengalir pada tubuhku sehingga aku mampu melakukan kerja ini. Buat kerja. Hati berbicara dengan Allah. Maka setiap saat malaikat belah kanan tak henti-henti menulis amal kebaikan. Dan kerja kita itu menjadi ibadah. InsyaAllah kita membuat kebaikan kepada organisasi kita. Kita teruskan sedikit lagi sebelum saya tunjuk cara teknik bertafakur tadi, ataupun teknik bicara hati menggunakan Asmaul Husna bagi menimbulkan rasa. Tugas kita di atas muka bumi ini diterangkan oleh Allah dalam 2 ayat Quran. Dan saya pun tak mahu hurai. Saya cuma nak membawa kita merenung satu perkataan abdi atau hamba. Dan dia ada beberapa ciri. Di antara ciri-cirinya, memuji-memuji Tuhan. Bilakah kali terakhir kita memuji-memuji Tuhan kita? Terima kasih Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau memberikan segala-gala kurniaan kepada yang tak terhitung, tak ternilai. Ramai orang lepas mayang dia hanya mengkumak-kamikkan mulut dia, tetapi tidak memuji Allah. Beza. Banyak kalimah-kalimah kita boleh sebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sepanjang perjalanan kita ke ofis. Apa salahnya? Start enjin kita, start zikir memuji Allah. Tak rugi sikit pun. Malahan mendatang berbagai-bagai keajaiban. Melakukan agenda. Seorang hamba tidak punya agenda peribadi dalam dunia ini. Dia dicipta oleh Allah yang Khalik untuk agenda Allah yang baik, yang maha mengatur agenda hidup manusia. Allah yang baik mengatur perjalanan bulan dan bintang di atas orbit-orbitnya. Allah yang baik mengatur perjalanan hidup manusia di atas orbit Islam, iman dan ihsan. Tergelincir daripada orbit itu, hancur leburlah manusia. Nun di luar sana hancur. Penagih-penagih dadah yang tak muat dan pusat serenti. Gejala-gejala sosial. Itu semua kerana tergelincir daripada orbit Islam, iman dan ihsan. Kerana membuat agenda-agenda peribadi. Dalam konteks bekerja, agenda peribadi ialah bersenang-senang, berehat-rehat, bersantai-santai. Agenda ini tak pernah diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok kehidupan Rasulullah. Hidupnya untuk umat. Berjuang memastikan umatnya tahu rukuk sujud kepada Allah, tahu mendekatkan diri kepada Allah. Dia membela anak yatim, fakir miskin, orang yang memerlukan. Hidupnya penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Itu agenda Allah yang baik kepada kita. Tetapi ketika kita
malam-malam duduk berehat depan TV tengok cerita P.Ramlee, itu bukan agenda Allah. Apatah lagi tengok cerita yang merendahkan aurat, itu bukan agenda Allah. Apatah lagi kalau orang lelaki tak pergi sembahyang berjemaah kat sebuah masjid, itu bukan agenda Allah. Itu agenda kita sendiri. Kalau orang perempuan shopping 2-3 jam dekat shopping kompleks, itu agenda kita. Itu bukan tujuan kita dihidupkan. Dunia ini untuk siapa? Dunia ini untuk ahli duniawi yang tidak ada lagi syurga ukhrawi, yang tempatnya neraka jahanam. Dunia ini dihamburkan untuk mereka, bukan untuk kita. Kita syurga nun di akhirat, sabar. Tetapi ramai orang yang tidak sabar. Dia merasakan bahawa dunia lah tempat dia nak mengutik hasil, dunia lah tempat dia nak beristirahat. Sedangkan kita kena bekerja, berkhidmat, berbakti demi kerana Allah, bukan kerana gaji, bukan kerana pangkat. Bekerjanya kita di jabatan kita kerana manfaat ummah. Bekerja kita di UUM ini mendidik anak bangsa menjadi manusia dan insan berguna. Tetapi Allah ya Razak, ya Adil, Dia pasti memberi rezeki dengan penuh keadilan, tetapi secukupnya. Kerana ingat, dunia ini kalau kita dapat duit lebih, dia menjadi racun. Saya mula mengenali duit menjadi racun sejak saya pergi berkenalan dengan pusat pemulihan dadah di Jenangkok, Kuala Berang. Saya pergi jumpa ustaz kat situ. Dia buat taklimat, masuk je orang-orang yang nak memulihkan diri ni, dia akan buat suatu prinsip tanam. Tiap-tiap hari dia akan sebut. Dia kata apa? Duit tu racun, duit tu racun. Sampai tersemak dalam pemikiran dan hati penghuni kat situ, duit tu racun dan takut dengan duit. Sebab itulah dia dapat duit dia dah, bukan racun merosakkan tubuh. Kalau berlebihan, kalau tidak ada iman, maka dalam Asmaul Husna, penghayatan Asmaul Husna, lepas kita sembahyang subuh biasa kita buat doa penyerahan jiwa raga kepada Allah yang baik. Zikir 40 kali, Allahumma ya bari ya bari ya bari 40 kali. Artinya engkau yang maha mengatur ajaran hidup manusia. Aku hamba-Mu ya Allah, menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku kepadamu untuk kau aturkan hidupku dengan agenda. Sebut lagi pada Allah, pada diri untuk ingat, tidak wajar aku ini ya Allah sebagai abdi-Mu, sebagai khadam-Mu hidup dengan agenda pribadi. Maka ya Allah, beriku kekuatan ya Aziz ya Qawi ya Matin untuk berjalan di atas agenda. Beriku petunjuk-Mu ya Nur ya Hadi. InsyaAllah beres hidup kita. Hamba sifatnya bergantung penuh kepada Allah. Hari ini ramai orang mendapik dada, aku boleh. Dia bahaya sebenarnya. Kita mengambil modul-modul orang barat, orang yang tidak beriman dalam, dia buat modul spiritual intelligence juga. Saya buat kajian supaya saya dapat membezakan. Maka insyaAllah dalam bulan 11 ni kita membuat 2 hari kursus tapi di Kuantan, Law of Attraction based on Asmaul Husna, sebagai alternatif kepada Law of Attraction based on the Western people. Sangat bahaya. Bergantung penuh kepada Allah ini dalam kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiap-tiap hari doa dengan Allah. Aku ni tak mampu ya Allah, tak berdaya ya Allah, menangis merintih dengan Allah, menunjukkan bergantungnya kita, berharapnya kita. Salah satu namanya Ya Samad, yang maha diharapkan. Kalau kita ni tak berharap dengan Allah, minta dengan Allah, ya Allah berikan jiwa mengharap kepada, kerana jiwa ini selalu mengharap dengan makhluk, mengharap dengan kehebatan diri ya Allah, seolah-olah tak perlu Allah. Sedangkan setiap saat jantung kita itu bukan kita yang dekutkan. Macam mana mungkin tak perlu Allah? Setiap saat mata ini dikelipkan oleh Allah. Kalau Allah tutup mata kita, tak boleh berkelip. Bagaimana mungkin tak perlu Allah? Tetapi jiwa selalu mencari-cari makhluk kerana terhijab dengan Allah. Ini biasa kita amal nama Ya Rahman Ya Rahim, Ya Wahab Ya Karim, yang maha pemurah, maha penyayang, yang maha menolong, yang maha mulia. Tolongku ya Allah, tidak ada siapa yang boleh menolongku melainkan-Mu ya Allah. Walaupun kita berinteraksi dengan makhluk, makhluk itu hatinya digerak oleh Allah.
untuk menolong kita. Pada hakikatnya bukan dia yang menolong kita, Allah lah yang menolong kita melalui dia. Maka renunglah dengan mata hatimu, siapakah sebenarnya yang menolongmu. Sebab tu kena tengok mata hati. Kalau tengok mata zahir memang tak nampak Allah. Sebab tu tak berapa nak sujud ke Allah. Sebab tu rokok sujud kita kosong. Nak cakap apa dengan Allah? Sebab nampak Abdul Rahman yang tolong kita tadi. Jumpa Abdul Rahman, terima kasihlah Abdul Rahman, kalau awak tak tolong saya, tahulah kerja saya tak siap. Bila masuk waktu Zuhur, tak apa-apa nak pergi menyembah Allah kerana tak kata tu hutang budi pun dengan Allah ni sepanjang pagi kita kerja ni. Kerana apa? Di mana Allah? Dalam pekerjaanku. Yang ada Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Karim. Inilah yang berjasa kepadaku. Disebut-sebut, ditinggi-tinggikan, dibesar-besarkan, diagungkan, dimuliakan orang-orang ini. Tetapi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Engkau Maha Besar ya Allah. Luar dari solat, manusia itu besar. Maka jawabnya, kamu dusta. Lidahmu saja membesarkan Allah, hatimu tidak membesarkan Allah. Sebab apa? Tak nampak dia. Maka insya Allah dengan kita belajar nanti membuka hijab, tak sabar-sabar kita tunggu azan zuhur 10 minit lagi. Sebab apa? Tak sabar nak cakap terima kasih ke Allah ni sebab pertolongan dia ni dimudahkan, ini dipercepatkan, ini sebagainya. Apabila mula kita nampak dengan mata hati kita, reda atas takdir dan ketentuannya. Hamba tidak punya pilihan dalam hidupnya. Hamba hanya tunduk kepada kehendak Tuannya. Maka kalau Tuannya berkata, jawatan kamu tahap tu. Ada orang dia tak reta jawatan tahap tu. Ada kawan dia naik pangkat, dia tak naik pangkat. Dia pergi cari bomo nak sihirkan kawan dia. Kalau aku tak naik pangkat, tak siapa yang boleh naik pangkat. Wah, tu prinsip dia. Ya? Banyak universiti dan juga jabatan kerajaan yang sangat bersahabat dengan bomo, bersahabat dengan jin. Padahal dia lebih mulia daripada jin. Dia minta tolong jin pula. Ya? Kerana tidak ada reda. Kerana mengejar dunia, makin dikejar makin lari, makin dikejar makin lari. InsyaAllah tips penghayatan Asma Husna ini dia terbalik. Bila kita mula beramal dengan nama-nama Allah dengan cara bermakrifat, memasukkan nama Allah dalam doa-doa kita, kita akan jadi orang yang lari kepada Allah, dunia mengejar kita. Saya sebenarnya lama dah nak berhenti kerja sebab jemputan ceramah saya ini tak cukup masa. Tapi Allah tak izin. Ya? Maka jawatan datang, wang ringgit datang. Saya tak pernah kerja duit datang mengalir seperti air. Saya tak pernah kerja jawatan datang kejar saya. Saya ingat 2 tahun baru ni dah habis, bulan 6 baru ni dah habis tempoh pengarah ITD, UMP. Senantilah, banyak ceramah lagi. Datuk NC cakap, wah masih tolong 2 tahun lagi. Allahu Akbar. Datuk, tak ada orang lain ke? Tak ada. Ada orang yang mengipah-ngipah nak jawatan tu. Tapi jawatan itu lari dari dia. Saya tak pernah kerja, tapi saya letih berlari meninggalkan jawatan. Saya tak nak jawatan, saya lelah dan letih. Tetapi dia mengejar. Jadi teknik ni takkan merugikan kita dunia akhirat. Duit sentiasa mengalir, badan sihat, jawatan akan kejar kita. Tapi jawatan kejar kita letak di genggaman saja. Ada pegang, tak ada lepas. Tak ada pedih hati kita. Mengisap diri, hamba sentiasa mengisap diri. Aktiviti mengisap diri mesti dibuat dalam sujud. Sujud zuhur waktu kita break, sujud asar, sujud maghrib isyak. Sujud kita berkata kepada Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci, maha sempurna, maha tinggi, maha agung, maha terpuji Allah. Aku datang merendah diri di hadapanmu, sesungguhnya aku hamba-Mu yang rendah, yang tinggi itu, yang layak ditinggi-tinggikan itu Engkau yang ahli, yang tak ahli. Dia ada banyak beberapa set nama Allah lah.
Ya, aku kerdil ya Allah, yang besar itu Engkau yang kabir, yang mutakabir. Sebab apa? Masa pekerjaan kita ni kita ditinggikan, kita dibesar-besarkan, kita dimuliakan, sehingga kita lupa diri kita yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya kita ini hamba. Jawatan-jawatan kebesaran, kemuliaan tidak pernah menukar status kita daripada seorang hamba, tetap hamba di sisi Allah. Tinggi mana pun, jalan dekat dalam lain ada escort di keempat buah kereta, tetap hamba, tetap abdi kita. Tapi ramai orang yang lupa dirinya. Maka kita guna teknik menghisap diri untuk sentiasa menghisap diri kita abdi, sedar diri setiap masa. Sabar menanggung ujiannya seorang abdi. Zikir ya sabur dalam Asma Husna nama yang akhir sekali. Ya Allah ya sabur, sabarkanku ya Allah untuk taat kepadamu dengan ujian-ujianmu, dengan cemahan-cemahan daripada orang kelilingku ya Allah, dengan godaan-godaan dunia ni. Beriku kesabaran ya sabur. Manusia tidak punya kesabaran, tetapi pemilik kesabaran Allah ya sabur. Tengok Allah sabarnya dengan kita ni, bagi-bagi nikmatnya, tak ingat dia juga, lawan dia lagi, sabar lagi, bagi lagi. Hebat kesabaran ya sabur. Memohon ampun darinya, tugas abdi istighfar. Dalam Asma Husna tambah dengan ya Afu ya Wafat ya Tawab ya Kudus ya Jali. Merasa kehebatannya, abdi mesti merasa kehebatan Allah, Tuhan dia, ya Khalid ya Bari yang Musawwir, Engkau yang mencipta segala-gala ciptaan ini. Merasa takut kepadanya, abdi mesti takut dengan Tuhan dia. Zikir yang muntaqim, ya Allah yang muntaqim, yang maha keras siksaan. Neraka-Mu itu benar ya Allah. Dalam neraka itu minuman daripada air besi yang mendidih, yang menghancur-hancurkan. Cerita neraka itu pada diri kita. Sebab diri ini kadang-kadang lebih takut dengan kata-kata manusia, ancaman jin, daripada neraka azab Allah. Orang yang buat PhD dekat universiti 3 tahun tak pergi, masuk 4 tahun, 5 tahun, dia nak pergi kedai kunci pun takut. Takut apa? Takut orang kata, bila tak siap PhD ya. Mengikau-ngikau. Neraka tak takut, boleh mengumpat mengata sewenang-wenangnya, tidak menjalankan tanggungjawab mendidik anak-anaknya. Tapi orang kata bukan main takut. Nampak keduri anak ni, nanti orang kata apa kalau hantaran sikit ni, kalau setakat lembu seekor, apa orang kata? Ya? Apa orang kata? Itulah Tuhan kita. Apa Allah kata?